TV KPM. Ada ikan, ada ayam, barang kering semua ada. Rempah pun dah ada. Mari. Assalamualaikum Kak. Salam. Wah, Dek. dari kedai sebelah saya boleh dengar suara Kak tadi. Nak cari apa, Dek? Okey, hari ni saya nak masak kari. Jadi, apa yang Kak jual kat sini Kak? Macam-macam bahan ada di sini. Kat Oh. sini ada bahan kering, sebelah sana bahan basah. Adik nak masak apa? Masak kari, jadi saya perlukan ayam. Saya nak beli sayur sikit. Rempah tak nak? Rempah, kulit kayu manis ya? Kulit Boleh? gimana? Mesti. Okey, dan juga sedikit cili kering lah. Assalamualaikum, salam sejahtera adik-adik semua. Saya Syafiqah bersama anda di rancangan kegemaran anda Mahir Didik TV KPM. Dan hari ini kita nak belajar apa ya adik-adik? Nampak seperti di depan Kak Pika ni ada macam-macam. Ada buah, ada sayur. Kak Pika ni nak buat kenduri ke? Tidak. Hari ini kita nak belajar kemahiran bersama cikgu kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa Kak Pika nak ingatkan semua agar sentiasa amalkanlah SOP anda ya. Keraplah cuci tangan anda selalu. Kalau tiada sumber air ataupun sabun, gunakan gel pembasmi kuman. Kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling, dan juga pakailah pelitup muka. Jadi untuk tujuan hari ini adik-adik, kerana kita fokus kepada murid berkeperluan khas, untuk tajuk kita pendidikan khas, jadi kita perlu membuka pelitup muka untuk beri peluang kepada murid-murid tersebut fokus kepada pergerakan bibir. Okey, baiklah, tanpa membuang masa lagi, Kak Pika ingin menjemput cikgu kita yang akan bersama kita, iaitu Cikgu Norehan. Assalamualaikum cikgu. Salam Pika. Apa khabar? Manisnya cikgu hari ini berserba-pink seperti saya. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey cikgu, untuk pengetahuan murid-murid kita hari ini, boleh tak cikgu perkenalkan diri dulu? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama cikgu Norehan, N-O-R-E-H-A-N. Isyarat nama cikgu N-R. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Cikgu mengajar mata pelajaran penyediaan dan pembuatan makanan. Itu dia sedikit mungkin clue di situ untuk apa yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu, seperti adik-adik semua lihat di kaca skrin, kita ada juga juru bahasa kita di studio, iaitu Cikgu Saiful Amri bin Sailan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Selamat datang cikgu berdua, kerana berada bersama kita pada hari ini sangat menyeronokkan cikgu. Sebelum kita memulakan mata pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, tajuk kita apa sebenarnya cikgu? Kita fokus kepada penyediaan dan pembuatan makanan ya cikgu? Ya Fika, tajuk kita hari ini ialah klasifikasi dan penyimpanan bahan makanan. Cakap pasal makanan ni cikgu, saya rasa lapar sedikit. Tapi tidak mengapa, saya rasa kita perlu melakukan sanitasi tangan terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi saya menjemput Cikgu Norehan untuk memakai gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Dan juga Kak Pika. Baiklah. Okey cikgu, bersebut tentang klasifikasi makanan cikgu. Apakah objektif kita pada hari ini? Apa yang kita nak buat cikgu? Hari ini cikgu harap di akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat mengklasifikasi bahan makanan mengikut kumpulan dengan betul. Dan yang kedua, murid mesti boleh menyimpan bahan makanan mengikut jenis dengan betul. Jadi maksudnya makanan tu ada kumpulan ke cikgu? Ya, bahan makanan ada kumpulan. Tapi Fika, kita kena tahu apa kepentingan tajuk kita hari ini. Apa kepentingan tersebut cikgu? Boleh kongsikan sedikit? Okey,
kepentingan tajuk kita hari ini ialah kita dapat mengenali bahan-bahan makanan, mengetahui ciri-cirinya. Bila kita tahu ciri makanan, ia akan membantu kita memudahkan penyimpanan. Ya ke cikgu. Jadi kalau kita contohnya tak menyimpan dengan betul, apa akan terjadi cikgu? Kepentingan penyimpanan makanan. Yang pertama, tujuan kita menyimpan ialah agar mengelakkan pencemaran makanan daripada haiwan dan serangga perosak. Baiklah. Yang kedua, kita mahu mengelakkan bahan makanan dari rosak. Apabila makanan rosak, berlakulah pembaziran. Iyalah, membazir Kemudian, kita nak jaga kualiti bahan makanan kita. Sebab makanan yang sedap, betul tak? Ya. Datang dari bahan yang segar. Ya, betul cikgu. Masakan yang segar, daging yang segar, ayam yang segar. Seperti saya, Kak Pika tadi, nak buat kari mestilah beli di pasar kerana pasar lah tempat yang ada bahan segar ya cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Jadi, seperti yang Cikgu Nurihan sebutkan tadi, kita akan fokus kepada klasifikasi dan juga penyimpanan bahan makanan. Jadi adik-adik, jangan ke mana-mana ya, kita akan sambung pembelajaran kemahiran kita selepas ini. Dan cikgu, sebelum kita berehat, saya ada satu soalan yang sangat penting cikgu. Biasanya kan murid-murid kalau dia makan roti ke ataupun dia makan mungkin biskut ke apa kan, kadang-kadang mereka tidak tahu tempat untuk menyimpan ya cikgu. Contoh biskut boleh lemau, lepas tu roti boleh rosak. Bolehkah kita simpan di peti sejuk cikgu? Itulah tujuan kita nak belajar hari ni. Barulah cikgu, kita tahu ciri makanan tu dan di mana tempat penyimpanannya. Kalau cikgu cerita sekarang, tak jadilah kelas kita hari ni. Betul. Itu dia. Okey, Cikgu Nurihan dah berikan sedikit hint untuk apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi adik-adik semua jangan ke mana-mana, kekal di kaca skrin TV anda. Kita akan berehat sebentar. Jumpa anda selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ni ke rancangan kegemaran anda, Mahir Didik TV KPM, masih bersama Kak Pika dan juga Cikgu Nurihan. Dan juga di studio bersama kami ialah jurubahasa kita, Cikgu Saiful. Baiklah adik-adik semua, seperti biasa Kak Pika hari ini dan juga Cikgu tidak memakai pelitup muka kerana kita nak fokus kepada murid berkeperluan khas untuk membaca pergerakan bibir, jadi mudah untuk mereka. Baiklah Cikgu, sebentar tadi kita telah menyebut tentang kumpulan makanan. Tapi sebelum tu, Kak Pika tengah memakai sarung tangan ni cikgu. Apa tujuan ni kita nak buat selepas ni? Sama. Cikgu pun sama. Okey. Sebab kita berada di dalam mata pelajaran penyediaan dan pembuatan makanan. Kita perlu menjaga kebersihan. Tajuk ini sendiri berada di dalam tajuk sanitasi makanan. Jadi, kita perlu makan sarung tangan untuk mengelakkan kita mencemari makanan kita. Okey cikgu, baiklah. Dan soalan kita tadi, kumpulan makanan tu cikgu, tertanya-tanya saya sebenarnya apa itu kumpulan makanan? Kumpulan makanan, bahan makanan ni ada kumpulannya yang tersendiri. Fika tahu tak? Saya tak pasti cikgu. Mungkin cikgu boleh tolong saya. Itu kita nak belajar hari ni kan? Ya. Okey, bahan makanan ada dua kumpulan. Yang pertama, bahan kering, yang kedua bahan basah. Okey, di sini cikgu ada
kumpulan bahan kering, Okey. iaitu yang pertama bijirin. Cikgu ada contoh beras. Beras. Selain pada bijirin beras, kita ada gandum, kita ada oat. Yang kedua, hasil bijirin. Yang telah diproses ya, cikgu. Hasil bijirin ini ialah bahan bijirin yang telah diproses. Dia sama ada berbentuk tepung. Macam ini kita ada contoh pasta. Fika tahu tak contoh pasta yang lain? Saya rasa yang ada kat rumah saya tu spaghetti. Betul ke, cikgu? Spaghetti. Yang cikgu ada ni ialah makaroni. Makaroni. Okey. Baiklah, cikgu. Yang seterusnya, kumpulan ke kacang. Ke kacang, cikgu ada contoh ialah kacang hijau. Oh, kacang hijau ya, cikgu? Kacang hijau. Selain pada kacang hijau, kita ada kacang tanah, kacang merah, kacang soya. Oh. Ada banyak sebenarnya kalau kita nak lagi. sebut. Cikgu, kalau kacang panjang kan, cikgu, adakah dia dari kumpulan ke kacang? Kacang panjang tu kalau dia dalam bentuk segar, ia ialah sayur. Oh, sayur. Tetapi kalaulah kacang panjang tu telah diproses, kita ambil bijinya dan kita melalui pengawitan pengeringan, maka jadilah ia bahan kering. Oh, baiklah, cikgu. Boleh jadi dari bahan basah, boleh jadi bahan kering. Bahan kering, melalui betul. pemprosesan. Okey, cikgu. Kemudian kita ada rempah ratus. Rempah ratus yang cikgu ada di sini ialah kulit kayu manis. Kulit kayu manis. Selain pada kulit kayu manis, dia boleh jadi bunga lawang, bunga cengkeh. Itulah nak buat kari tu, cikgu. Ya, betul. Rempah ratus ni kalau kita proses atau kita kisar dan kita campur beberapa bahannya, rempah yang lain, dia akan menjadi serbuk kari, serbuk kurma. Itulah jadinya serbuk ya, cikgu. Jadi serbuk ni dikira bahan kering juga, tapi yang dah jadi serbuk. Yang telah kita kisar. Kemudian dia ada bahan perasa. Bahan perasa yang biasa kita tahu apa? Saya rasa kalau di Malaysia ni, cikgu, cili. Tak ke, cikgu? Alamak, saya dah salah. Kicap, cikgu. Saya teka je ni. Pandai. Betul? Yeay. Sebab saya fikir Fika akan jawab garam atau gula. Sebab yang biasa kita tahu gula dan garam. Tapi kicap, cuka, sos tomato boleh, cikgu? sos tomato itu ialah kumpulan bahan-bahan perasa. Baiklah. Jadi tanpa kumpulan tersebut tak adalah perasa pada makanan cikgu. Pada makanan kita ya, cikgu. Makanan kita. Okey. Kemudian makanan berkaling. Berkaling apa tu, cikgu? Berkaling apa ya? Okey, makanan berkaling ialah makanan yang telah diproses dan ditinkan. Okey, di sini cikgu ada contoh sardin di dalam sos tomato. Selain daripada sardin dan sos tomato, makanan yang diproses lain dan ditinkan ialah contoh macam sayur, cendawan. Cendawan. Yang bila dia ditinkan, betul, dia ialah makanan berkaling. Oh, yang diletakkan dalam air itu ya, cikgu? Tetapi dan ditinkan. Ditinkan. Kacang pis. Seperti ni, cikgu. Saya ternampak sedikit tadi. Itu kacang panggang. Alamak, salah lagi. Jadi kacang panggang ni bukanlah berkaling. Dia pun berkaling juga. Asalkan dalam tin. Okey, baiklah, cikgu. Okey. Dan seterusnya? Kumpulan yang kedua ialah bahan basah. Bahan basah yang pertama ialah telur. Telur di depan saya ini. Telur apa tu? Telur ayam, cikgu. Telur ayam. Hampir salah di situ. Okey, cikgu. Okey, selain pada telur ayam, kita ada contoh lain ialah ada, cikgu. Keju betul ke, cikgu? Keju kumpulan lain, Fika. Kumpulan lain. Asyik salah je saya hari ni. Okey, contoh telur yang lain yang cikgu boleh beritahu di sini ialah telur itik, telur puyuh. Telur puyuh betul. Bahan kering juga. Ya, kumpulan telur. Kumpulan telur. Yang kedua, buah-buahan. Buah-buahan seperti buah oren. Pandai. Buah apple.
buah pisang. Itu ialah buah-buah import tu. Orange, apple. Macam mana pula dengan buah-buahan tempatan? Buah-buahan tempatan seperti yang kita ada, mungkin rambutan, Pandai, durian. durian. Siapa tak suka durian, cikgu? Okey. Lagi yang boleh cikgu sebut pisang. Yang senang kita dapat. Mangga, tembikai. Ya. Itu semua kumpulan buah-buahan. Kumpulan buah-buahan. Okey, Dan baiklah cikgu. yang ketiga, sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Okey, seperti sayur sawi. Kalau kita cerita tentang sayur pun, sayur ni ada banyak jenis. Ada berdaun, ada berbawang, ada berubi, ada berakar. Ya. Seperti brokoli ya, cikgu? Pandai. Okey. Bunga kobis juga. Bunyi kubis. Yelah, dia ada bunga juga yang warna kuning tu, cikgu. Betul. Okey. Itu ialah kumpulan sayur-sayuran. Yang seterusnya, kumpulan ayam dan daging. Ayam dan daging. Cikgu, sejuklah cikgu. Ayam memang kita tak boleh dibiarkan dia lama. Jadi kita kena simpan dalam peti sejuk. Okey. Selain daripada ayam, apa lagi yang Saya kita tahu rasa kumpulan daging? Kumpulan daging seperti burung puyuh, betul ke? Pandai? Okey. Lagi daging. Daging apa? Daging lembu. Daging lembu. Daging kambing. Daging kambing. Itu semua kumpulan daging. Okey, baiklah cikgu. Ikan tak ya cikgu? Bukan kumpulan Bukan, daging. dia kumpulan ikan dan karangan laut. Oh, dia ada kumpulannya tersendiri iaitu kumpulan ikan. Ya. Okey. Tapi, apa itu karangan laut? Fika tahu? Saya rasa mungkin seperti sotong. Ya, betul. Udang. Karangan laut ni dia ada dua lagi contoh, iaitu bercengkerang dan tidak bercengkerang. Wah, banyak betul kumpulannya, cikgu. Betul, bahan makanan ni banyak sangat. Jadi kalau tak bercengkerang, macam Fika sebut tadi, sotong. Sotong. Kalau yang bercengkerang, kita ada ketam. Lagi? Lala. Pandai, bercengkerang. Wah, macam-macam idea yang datang kat saya sekarang. Betul. Malam ni pun nak masak dah fikir kan? Betul, lapar ni cikgu. Okey. Dan yang terakhir ialah susu dan produk tenusu. Tadi kan Fika dah tunjuk keju. Betul, keju kita. Inilah dia ya cikgu. Keju ialah produk yang dibuat daripada susu. Selain daripada keju, kita ada mentega. Itu ialah bahan yang dibuat pada susu. Okey. Ini semua ialah bahan-bahan basah. Bahan-bahan basah. Ya, adik-adik ingat tu, jangan tersilap ya cikgu. Fika. Bagaimana cikgu? Cikgu dah ajar kan? Ya. Cikgu dah beritahu. Jadi sekarang di sana ada satu bakul yang dah bercampur bahan-bahan dia. Okey. Adakah cikgu ingin saya asingkan? Ya, sekarang kita kena buat klasifikasi bahan makanan mengikut kumpulan. Okey. Cuba Fika. Okey, baiklah, di sini ialah bahan kering dan sini bahan basah. Saya cuba ya cikgu. Apa yang kita ada dalam bakul tu? Okey, kita ada yang pertama seperti sebentar tadi kita lihat kacang panggang. Dan kacang panggang ni ialah makanan berkaleng. Okey, bagus Fika. Ingat. Jadi ialah bahan kering cikgu. Okey, betul. Okey, dan seterusnya anggur. Adik-adik di rumah boleh mencuba. Apakah kumpulan bahan makanan anggur? Adakah bahan kering ataupun bahan basah? Apa? Saya anggur rasa apa? Anggur ni sebab dia buah-buahan cikgu. Ya, dia buah. Kumpulan buah-buahan jadi dia bahan kering. Bahan basah alamak Fika. cikgu. Saya pun dah tercabar di situ. Bahan basah ya adik-adik semua, jangan silap macam Kak Fika. Dan dia kumpulan buah. Kumpulan buah ialah bahan basah. Okey cikgu, seterusnya kita ada cili kering. Ni hint dah ada kat sini. Betul. Cikgu, kering. Dah diproses tu. Dah diproses jadi bahan kering lah. Betul. Okey. Alamak cikgu. Saya lihat kat sini kentang Kentang. Kentang apa? Kentang sayur. Tapi sayur mestilah pergi dekat bahan kering.
Tapi kentang ni kumpulan sayur berubi. Jadi apa-apa di dalam kumpulan sayur yang belum diproses dia adalah bahan basah. Oh, bahan basah. Okey, cikgu. Baiklah, baru saya tahu hari ini ya. Jadi kentang di bahan basah. Okey, seterusnya kita ada ketumbar, cikgu. Dan semestinya seperti saya lihat macam cili kering juga. Apa yang disebut tadi tu bahan perasa ya, cikgu? Adakah ini rempah ratus? Rempah ratus. Okey. Ya, jadi rempah ratus di bahan kering. Dan yang seterusnya kacang tanah, bahan kering juga. Dan yang terakhir bawang putih. Alamak, lagi satu yang Kak Pika rasa macam tak pasti ni, cikgu. Agak susah kan? Jadi bawang ini sejenis apa? Sejenis macam sayur ya, cikgu? Ya, betul. Sayur dari kumpulan berbawang. Jadi sayur di mana? Sayur di bahan basah lah, cikgu. Pandai. Wah, okey. Itu dia. Wah, mencabar juga ni. Jadi kena tahu betul-betul ciri-ciri bahan tu. Baru kita dapat klasifikasi. Okey, di sini cikgu nak ingatkan juga. Ciri-ciri bahan kering ialah dia punya tips ialah dia tahan lama dan boleh disimpan. Kalau bahan basah biasanya sifatnya mudah rosak dan tidak tahan lama. Baiklah, cikgu. Itu tipsnya. Dan seperti yang kita pertimbangkan tips cikgu juga, ada cara tak untuk memastikan bahan basah ni tahan lama? Tapi sebelum itu, cikgu, sebelum cikgu bagi jawapan ya, cikgu, kita nak berehat sebentar lah adik-adik. Bagi ruangan kepada adik-adik untuk berfikir kembali apa yang kita telah belajar pada hari ini. Jumpa anda selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kentang nak simpan bagi tahan lama. Okeylah, masuk peti ais lah. Nanti Fika, tunggu. Bukan itu caranya. Salah ke, cikgu? Ya. Oh, macam mana nak simpan dengan betul, cikgu? Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara penyimpanan bahan-bahan yang telah kita pelajari tadi pula. Okey, cikgu. Jadi kena belajar dulu baru amalkan ya. Betul. Baiklah, cikgu. Dan bahan, bila kita sebut pasal bahan ni, apakah bahan contoh yang kita akan gunakan, cikgu? Okey, kalau Fika tengok di sini, cikgu dah sediakan ada 5 jenis bekas penyimpanan. Tetapi sekarang kita akan mulakan dengan penyimpanan bahan kering. Okey, bahan kering kita akan simpan menggunakan bekas kedap udara. Di sini cikgu telah ada contoh. Tepung gandum. Tepung gandum. Cikgu telah masukkan di dalam bekas kedap udara. Mesti kedap udara ya, cikgu? Mesti kedap udara. Kenapa agak-agak ya? Sebab kadang-kadang kalau kat rumah tu saya letak bekas biasa, tengok ada ulat kat dalam. Ya, sebab bekas kedap udara ni akan menghalang serangga perosak seperti semut untuk masuk ke dalam bekas ini. Ada juga kalau tepung, ada orang dia buka dan dia ikat semula. Betul, cikgu. Adakah cara tu betul? Saya selalu buat macam tu. Apa berlaku? Masa tu saya rasa memang macam biasalah, cikgu, masuk serangga seperti semut. Semut lipas akan menggigit. So berlaku pencemaran di situ. Jadi kita perlu guna bekas kedap udara seperti ini. Okey, baiklah, cikgu. Okey, depan Fika cikgu dah letak
satu bekas. Makaroni. Makaroni. Okey. So, cikgu nak Fika masukkan makaroni ini Boleh cikgu? di dalam Bekasnya kedap ya. udara. Okey, baiklah cikgu. Bekas kedap udara ni Nak buka pun kita rasa macam ketat kan? ya cikgu, rasa memang betul-betul kukuh di situ. Ya. Okey cikgu, seperti biasa Kak Pika dan juga cikgu Nurihan masih memakai sarung tangan sebagai langkah hygiene ataupun bersih ya untuk pastikan bila kita memegang dan mengendalikan makanannya cikgu. Boleh buka? Boleh buka tapi perlahan sedikit. Okey baiklah. Dan tuang secara perlahan. Okey. Cikgu pun masukkan di sini ialah bunga lawang. Bunga lawang. Wah cikgu, muat semua ni. Cukuplah tu. Cukup terus. Okey. Okey. Kadang-kadang kan cikgu, kalau di rumah, kalau bekas ni tak cukup besar, kita perlulah mengambil yang lagi besar ya cikgu sebab kadang-kadang ada lebihan tu diikat juga. Sebab tu kadang-kadang bekas penyimpanan tu sendiri dia ada di sini berapa kapasiti yang boleh masuk. Misalnya macam ini 100 ml. So kita boleh masukkan bahan-bahan yang kuantitinya 100 ml. Misalnya gula 1 kilo muat untuk satu bekas ini. Betul lah tu cikgu. Okey. Dan saya sudah pun meletakkan dalam bekas dan menutup dengan ketat cikgu. Okey, bagus. Seterusnya. Sekarang kita telah membuat penyimpanan bahan kering. Untuk bahan basah, cikgu telah sediakan satu video. Wah. Jadi, mari kita tengok video yang telah cikgu sediakan. Okey, jom. Wah cikgu, daripada video tersebut ada beberapa perkara baru yang telah saya belajar cikgu. Salah satunya cikgu sebenarnya tak boleh campur ya setiap bahan makanan tersebut. Sebab bila kita mengasingkan bawang, maka kita senang nak ambil. Kita tak semestinya kita menggunakan bawang besar dengan bawang putih, betul? Ya, betul. Kadang-kadang kita nak pakai bawang merah saja kan? Jadi kita perlu asingkan. Ya. Okey Fika, tadi cikgu telah tunjukkan bagaimana kita membuat penyimpanan bahan basah ke dalam bekas. Ya. Okey, tadi cikgu ada tunjukkan penyimpanan sayuran jenis berakar. Ya cikgu, ada air tu. So, untuk tahan lama, kita masukkan dia di dalam bekas berpenutup dan kita tuangkan air. Baiklah. Seperti ini. Cikgu, jadi apa jenis air yang kita gunakan? Air pipe boleh tak? Kita guna air biasa saja pun boleh, tak ada masalah. Tidak semua rumah ada air berpenapis, betul? Jadi gunakan air pipe saja. Baiklah cikgu. Untuk bahan seperti daging dengan ayam, biasanya kita simpan di dalam plastik ziplock seperti ini. Atau bekas berpenutup. Okey. Di sini cikgu ada contoh
ayam. Ayam. Ha. Dan cikgu, sebelum kita letakkan di dalam bekas, perlu ditoskan ya? Ya, kita perlu cuci, kita toskan dan kita letakkan dalam bekas berpenutup. Kemudian baru kita simpan di tempat yang betul. Sejuk, yang betul. Okey. Kemudian daging. Selain pada daging, ikan, ayam. Sebab tu cikgu cakap tadi ada dua pilihan. Sama ada bekas berpenutup atau plastik ziplock. Seperti ini. Kenapa ya? Agak-agak Kenapa ya perlu kita perlu zip? Kedap udara ke cikgu? Ke Betul. tak nak dia terkeluar, jatuh atas lantai, tak? Tak, betul. Sifat ayam, ikan dan daging dia ada darah kan. Kita boleh nampak di sini ataupun cecair yang akan keluar. Ya, cikgu. Jadi, kita perlukan bekas yang berzip seperti ini agar air daripada daging, ayam atau ikan tidak terkena bahan makanan yang lain. Iyalah tu cikgu. Saya setuju. Dan kalau contohnya untuk ayam di dalam bekas, tak perlu kedap udara kan cikgu? Bekas tak biasa perlu. pun boleh. Sebab kita tidak ada masalah dengan udara. Berbanding bekas kedap udara ni kita tak nak udara masuk ke dalam bekas. Ya. Tetapi kalau dalam peti sejuk tidak perlu. Okey cikgu, baiklah. Okey. Seterusnya untuk sayur-sayuran kita menggunakan plastik berlubang seperti ini. Ini cikgu dah tunjuk contoh penyimpanan apa ni? Penyimpanan carrot. Lobak merah. Lobak merah. Ya. Kita simpan di dalam plastik polietina berlubang. Okey cikgu, apakah tujuan lubang tersebut? Lubang ini sebab kita tahu sayur-sayuran biasanya dia bernafas. Jadi dia akan menghasilkan wap air. Wap air terkumpul akan menyebabkan sayur kita rosak. Cepat rosak ya cikgu? Cepat rosak. Jadi kita perlu guna plastik berlubang. Okey cikgu. Okey, seterusnya ialah bakul. Bakul. Cikgu nak beritahu di sini, tidak semua sayur-sayuran seperti Fika dah sebut tadi, bawang dan kentang. Bawang dan kentang. Kita tak boleh simpan dalam plastik macam ni. Oh, tidak boleh. Kita perlu simpan di dalam Bakul. Okey. So, di sini cikgu ada contoh bawang dan juga kentang. Cikgu, seperti di dalam video tadi pun kita lihat bahawa untuk penyimpanan bawang dan juga ada contoh makanan yang lain dia perlukan tisu ya cikgu? Kita kena alas. Sebab kadang-kadang bawang dengan kentang ni pun akan mengeluarkan cecair. Okey, jadi baiklah Fika bantu cikgu masukkan kentang ke dalam bakul. Baiklah. Sementara tu cikgu nak ceritakan kita ada 3 jenis cara penyimpanan, iaitu penyimpanan kering. Penyimpanan kering ialah rak dan juga almari bahan. Okey. Manakala yang kedua penyimpanan sejuk ataupun chiller ataupun chill. Contohnya bahagian peti sejuk yang atas tu, yang bahagian bawah, bukan yang bahagian atas. Oh, bahagian beku tu cikgu. Lagi satu baru beku. Oh, peti sejuk yang sejuk tapi tidak terlalu menggigil tu. Betul. Itu nama dia penyimpanan dingin. Penyimpanan dingin. Okey. Yang ketiga baru beku. Oh. Fika. Ya. Cikgu dah terangkan. Cuba tengok di sana. Okey. Kita ada peti sejuk dan kita ada rak penyimpanan. Ya, cikgu. So sekarang cuba kita buat penyimpanan bahan-bahan ini di tempat yang betul. Okey, baiklah cikgu. Kita mulakan dengan rak penyimpanan dululah cikgu. Okey. Jadi bahan apa yang sesuai? Saya rasa pertama sekali bawang besar. Bagus. Yang telah dikemaskan di dalam bekas bakul. Okey cikgu. Lagi apa lagi? Itu rak terbuka ya. Yang rak yang tertutup di bawah apa yang sesuai? Kalau tertutup ya cikgu, saya rasa mungkin telur kot cikgu supaya tak jatuh. Betul tak? Telur ada 2 cara penyimpanan. Kalau di rumah kita tak ada peti sejuk, kita boleh letakkan di rak. Tetapi gunakan telur itu mengikut tarikh luput yang ada di telur ya. Jangan lebih masa. Sebab telur perlu disimpan di tempat yang kering dan dingin. Okey. Tapi nak lebih tahan lama, kita simpan di dalam peti sejuk. Peti sejuk. Baiklah cikgu. Di bahagian mana? Di bahagian
peti sejuk kita. Bawahlah cikgu ya. Seperti cikgu cakap, chiller. Jadi tak terlalu beku. Okey. Jadi saya telah simpan di peti sejuk bahagian chiller. Sayur-sayuran? Betul? Sayur-sayuran, okey. Sayur-sayuran seperti lobak merah? Seperti lobak merah kita akan simpan di bahagian chiller juga cikgu, betul? Okey. Kita ada laci sayur. Jadi laci sayur. kita boleh letakkan di bahagian laci sayur. Okey cikgu. Laci sayur dan seterusnya kita ada makaroni, kita susun di rak. Saya rasa makaroni pun boleh letak di terbuka. Okey. Macam mana pula dengan bahagian sejuk beku? Bahagian sejuk beku saya rasa daging ni cikgu. Ya, betul. Sebab rasa pun dah sejuk, rasanya kena beku ni. Okey. Jadi letak di bahagian atas ya cikgu? Ya. Okey. Sama juga dengan ayam. Ayam juga. Terima kasih cikgu. Okey, kita letakkan di bahagian atas. Okey. Seterusnya cikgu, apa yang kita ada? Kentang. Kentang boleh. Kentang muat boleh lagi? letak di... Tak muat lah cikgu. Macam tak mana muat, ni? tak apa. Peti sejuk kita dan rak kita ni agak jimat. Agak terhad ya? Okey. Tak apa, tidak mengapa cikgu. Kalau saya letak di tertutup boleh tak? Boleh. Sebab kentang sebaiknya memang di tempat yang gelap. Sebab kalau tempat yang cerah dia akan tumbuh tunas. Ya, betul. Kalau tumbuh tunas tu boleh makan lagi ke cikgu? Sebenarnya sudah tak elok untuk kita makan sebab dia bukan lagi kentang. Dia dah jadi akar di situ. Betul cikgu. Okey. Lengkuas cikgu. Ini kita simpan di dalam peti sejuk. Peti sejuk ya? Bukan bahagian sayur ya cikgu? Bukan, di atas. sebab kita telah letakkan air di situ. Okey, Fika. Ya. Di sana ada pisang. Rasa-rasa di mana tempat penyimpanan pisang? Pisang ni saya rasa sebab cikgu cakap sebentar tadi ada buah-buahan yang bernafas. Jadi letak di luar ya cikgu? Ya, pisang tak perlu letak di rak. Kita boleh letak di atas meja, dan sahaja. kita boleh makan segera. Sebab pisang ni kalau kita simpan peti sejuk dia akan jadi lebam. Baiklah cikgu. Okey, seperti Kak Pika letak di sini, ini adalah suhu yang terbaik ya cikgu. Okey, kita akan berehat ya murid-murid sebentar dan kita akan kembali di Mahir Didik TV KPM selepas ini. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello adik-adik, anda masih lagi menonton Mahir di Didik TV KPM, masih bersama Kak Pika dan juga Cikgu Nurihan. Dan seperti anda lihat di kaca skrin TV, kita masih ada jurubahasa kita, Cikgu Saiful. Dan terima kasih kepada kedua cikgu kerana berkongsi ilmu bersama kami pada hari ini. Tapi sebelum itu, walaupun kita dah sampai ke segmen terakhir program kita pada hari ini, cikgu, seperti yang kita dah belajar tadi, kita nak buat ulang kaji sikit ke cikgu? Ni yang saya risau sikit ni. Mesti Fika, bila cikgu mengajar, di hujung pelajar mesti menjawab soalan. Baru kita tahu apa yang cikgu ajar tercapai ataupun tidak objektifnya. Kalau jawab betul dapat hadiah tak cikgu? Mungkin Fika ada nanti belakang, kita cerita belakang nanti. Jom cikgu. Okey, baiklah kita mulakan ulang kaji kita cikgu. Okey, di sini cikgu akan beri soalan pengukuhan. Jadi soalannya senang saja Fika. Soalan yang pertama. Okey, murid-murid di rumah boleh
cuba menjawab sekali ya. Sama-sama ya. Berikan cikgu 2 klasifikasi bahan makanan yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, Cikgu Nurihan minta 2. Jadi kumpulan bahan basah, kumpulan bahan kering. Betul ke Cikgu? Betul. Yeay, dapat hadiah. Okey, soalan yang kedua. Okey. Bagaimanakah cara penyimpanan sayuran berbawang seperti bawang besar dan juga kentang? Okey Cikgu, yang pertama sekali kita perlukan bilik suhu bilik ya Cikgu? Ya. Dan tempat yang mungkin dirak tapi mempunyai pengudaraan yang baik. Dan sebolehnya tempat yang gelap. Jadi tak tumbuhnya tunas ya Cikgu. tadi. Okey. Kemudian, bagaimana pula cara penyimpanan daging? Daging pula Cikgu, kalau daging disebabkan dia bahan basah yang perlukan pembekuan, jadi kena letak dekat peti sejuk lah Cikgu. Peti sejuk. Tapi sebelum tu, kita masukkan tadi di dalam apa? Di dalam bekas ziplock ataupun Plastik bekas ziplock? Plastik ziplock ataupun dalam bekas makanan. Yang bertutup. Okey Cikgu, saya rasa banyak yang telah saya pelajari pada hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri segmen ini, Cikgu Nurihan, boleh tak kita minta sedikit rumusan daripada Cikgu? Silakan Cikgu. Okey. Hari ini kita telah mempelajari tentang klasifikasi bahan makanan dan juga kita telah mempelajari bagaimana cara menyimpan bahan makanan dengan betul. Apa yang kita pelajari hari ini adalah penting agar kita kenal bahan-bahan kita. Ya, Apabila Cikgu. kita kenal, kita tahu ciri-cirinya, kita dapat simpan dengan betul, maka kita dapat menjaga kualiti bahan makanan kita. Kita dapat mencegah dia daripada pencemaran. Dan kita dapat mengelakkan makanan kita menjadi rosak. Apabila tak rosak, maka kita mengelakkan pembaziran. Jadi itulah kepentingan ya Cikgu. Ya. Cikgu Nurihan, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami pada hari ini. Banyak yang Kak Pika telah belajar dan harapnya murid-murid di luar sana juga mendapat sebanyak sedikit ilmu yang baru hari ini. Cikgu, terima kasih dan juga terima kasih kepada jurubahasa kita Cikgu Saiful. Dan selepas ini adik-adik, kita nak belajar apa? Kita tanya sendiri rakan pengacara saya, Rina Kasim. Rina, lepas ni nak belajar apa? Wow, sudah tentunya sesuatu yang menarik Syafika. Kalau tadi tengok Syafika dan juga Cikgu Nurihan, pembelajarannya amat menyeronokkan. Jadi murid-murid kena terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Selepas ini, kita nak memahirkan diri kita dalam Bahasa Melayu tahap 1 juga dalam slot pendidikan khas. Silakan Syafika. Wah, terima kasih Rina. Dengar tu Rina telah sebutkan hari ini kita akan belajar lagi tentang mata pelajaran pendidikan khas. Jadi kekal di kaca TV anda untuk menonton Mahir selepas ini. Terima kasih Cikgu, terima kasih Cikgu Saiful. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.